Hai, salam sejahtera. Nama saya Cikgu Paul. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsikan satu tajuk okey, pada bab 2 tingkatan 1. Okey, tajuk yang saya ingin kongsikan ini adalah zaman air batu. Okey, zaman air batu ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Ice Age. Okey, sebelum kita masuk ke tajuk zaman air batu, kita lihat dunia kita, bumi kita, kita kenali bumi kita. Okey, usia bumi kita adalah lebih 4.6 bilion tahun. Okey, lebih daripada 4.6 bilion tahun. Bumi kita sudah tua. Okey. Jadi bumi kita sejak 4.6 bilion tahun sehingga sekarang sudah ada banyak perubahan. Okey, contohnya zaman kanak-kanak anda. Anda kanak-kanak, zaman kanak-kanak anda sehingga zaman anda sekarang. Okey. Ada berubah tak? Banyak berubah kan? Jadi kita lihat tu perubahan yang berlaku di bumi kita dari dulu sehingga sekarang. Banyak. Okey, apa yang berubah? Yang berubah adalah rupa bentuk fizikal. Iklim dan cuaca juga berubah. Kehidupan seperti binatang pun berubah. Okey, nanti kita akan lihat perubahan tersebut satu demi satu. Okey, sekarang kita lihat ini ya. Okey, dua bidang yang berkaitan tentang kajian bumi kita. Okey, dua bidang yang berkaitan tentang kajian bumi kita. Okey, bidang pertama adalah geologi. Okey, geologi. Geologi ini adalah bidang ilmu yang mengkaji tentang bentuk bumi. Okey, lepas tu kita ada bidang yang kedua, iaitu bidang paleontologi. Bidang paleontologi ini adalah satu bidang yang mengkaji apa? Dia kaji organisma yang hidup di bumi. Okey, dia kaji organisma yang pernah hidup di bumi. Okey, contohnya sisa fosil. Dia mengkaji sisa fosil macam ini ya. Dia kaji tulang-tulang. Okey, dan dia kaji bentuk hidupan purbakala macam dinosaur. Okey, jadi saya ulang balik, ada dua bidang yang mengkaji bumi ya. Satu geologi, kaji bentuk bumi. Lagi satu paleontologi, kaji organisma yang hidup di bumi. Okey. Jom kita lihat perubahan yang berlaku di bumi kita dari dulu sehingga sekarang. Okey, dari segi fizikal. Okey. 650 juta tahun yang lalu. Okay. Pada masa itu, tiada kehidupan yang wujud. Okay. Pada masa ini, okay, bumi kita penuh dengan air batu. Okay. Laut pun beku, darat pun melekat, tiada kehidupan. Sangat sejuk, cuaca sangat sejuk. Lepas tu 390 juta. Okay. Pada masa itu, berlaku sedikit pencairan. Air batu mula cair sikit. Jadi wujud air laut tawar. Okey. Lepas tu wujud kehidupan. Bila ada laut adalah kehidupan. Kehidupan seperti apa? Ikan, amfibia. Okey. Amfibia ini ialah binatang yang hidup di laut dan darat. Okey, lepas itu 195 juta. Okey, pada sekitar tahun ini ia dipanggil sebagai zaman Jurassic. Okey, Jurassic. Okey, kehidupan dia adalah dinosaur. Okey, masih ingat tak para pelajar cerita Jurassic Park? Okey, cerita ini tentang apa? Dinosaur. Okey, lepas tu 94 juta kemudian kita ada rupa bentuk. Okey, rupa bentuk benua mula kelihatan. Okey, jadi air laut semakin cair. Okey, darat semakin berpecah. Jadi kita mula lihat rupa bentuk benua kita. Okay, kita mula lihat darat. Okay, itu benua. Okay, pada masa itu, apa yang berlaku? Dinosaur mula pupus. Pasal itu sekarang, dinosaur. Okay, lepas tu 18,000 tahun dahulu, okay, paras laut mula naik
sebab cuaca mula jadi panas. Okay, pada masa itu muncul hidupan seperti apa? Kuda, badak, sumbu, kuda, badak, sumbu, anjing dan kucing. Binatang-binatang yang kita lihat sekarang. Dan kita lihat bumi kita pada hari ini. Okay, hari ini bumi kita ni penuh dengan darat. Itu yang kita panggil sebagai benua. Dan lepas tu kita ada laut, banyak laut di sini. Okay, kita cuba bandingkan bumi kita hari ini dengan bumi pada 650 juta tahun yang lalu. Dulu macam ini. Dulu bumi kita macam ini. Cuba kita tengok bumi kita sekarang macam ini. Ada beza tak? Okay, jadi kita lihat bumi kita sekarang kita ada daratan dengan lautan. Okay, kita lihat dari segi daratan. Okay, daratan ini muncullah benua. Okay, benua seperti apa? Amerika Utara. Okay, Amerika Selatan. Benua Afrika. Benua Eropah. Benua Asia. Malaysia terlepas di benua Asia. Benua Australasia ataupun dipanggil sebagai benua Oceania. Okay. Dari segi lautan, okay, kita ada lautan-lautan yang muncul. Okay. Kita ada lautan Pasifik. Lepas tu kita ada lautan Atlantic Ocean. Lepas tu kita ada lautan Hindi ataupun Indian Ocean. Okay, di utara kita ada lautan Arctic Ocean. Dan di selatan kita ada lautan selatan ataupun Southern Ocean. Okay. Jadi kita lihat muncullah lautan-lautan serta daratan-daratan. Okey, jom kita lihat perubahan bumi kita. Pada bumi kita dari segi iklim, cuaca dan kehidupan sekarang. Apa beza dia? Okey, kalau kita lihat semasa zaman Ice Age ataupun zaman air batu. Okey. Apa yang berlaku? Apa ciri-ciri dia? Satu, suhu dunia sangat sejuk. Suhu dia sejuk. Air batu dan salji menutupi bumi. Kita ada air batu dengan salji. Dan apa berlaku pada air laut? Air laut semua beku. Air laut beku. Macam 650 juta tahun yang lalu. Ini semua beku. Daratan pun beku. Dari segi kehidupan macam mana? Dari segi kehidupan, pada masa itu muncullah binatang-binatang seperti mammoth. Mammoth ini adalah gajah purba. Lepas tu binatang sloth, binatang harimau bertaring, badak, kuda. Jadi para pelajar masih ingat tak watak mammoth, sloth dan harimau bertaring? Ini watak utama dalam filem kartun Ice Age kan? Kalau para pelajar pernah menontonnya. Lepas tu dari segi tumbuhan, dari segi tumbuhan, rumput dan tumbuhan renek menjala. Muncul rumput dan tumbuhan renek yang menjala. Macam ini. Rumput dia macam. Manusia macam mana? Pada masa itu manusia tinggal di kawasan tanah pama yang sejuk. Dia tinggal di kawasan tanah pama yang sejuk. Dan manusia mula hidup secara nomad. Nomad maksudnya apa? Berpindah randa. Pindah sana, pindah sini. Dan pada masa itu manusia mula memburu binatang. Contohnya memburu mammoth. Kalau kita lihat gambar ini. Kita lihat garis zaman air batu. Yang pertama, kita ada zaman Miocene. Miocene 23 hingga 5 juta tahun yang lalu. Lepas itu kita ada zaman yang dipanggil sebagai zaman Pliocene. Zaman Pliocene ini 5.3 hingga 2.6 juta. Lepas itu kita ada zaman yang dipanggil sebagai zaman Pleistocene.
zaman Pleistosen ini adalah 2.5 hingga 10,000 tahun yang lalu. 2.5 juta sehingga 10,000 tahun yang lalu. Akhir sekali kita ada zaman Holosen. Okey, zaman Holosen ini adalah 10,000 sehingga hari ini. Jadi sekarang kita berada di zaman Holosen. Okey, kita tengok zaman Miocene. Okey, zaman Miocene iaitu 23 hingga 5 juta tahun yang lalu. Okey, zaman Miocene ini gunung ganang terbentuk secara fizikal. Okey, pada masa itu hidupan dia adalah mamalia serta hidupan di laut dan air. Okey, air. Okey, suhu dia panas dan kering. Okey, suhu dia mulai panas dan kering. Okey, lepas tu kita ada zaman Pliocene. Okey, zaman Pliocene ini 5.3 hingga 2.6 juta. Okey, zaman Pliocene ini berlakunya penyejukan dan pengeringan alam sekitar secara global. Okey, pada masa itu muncullah padang rumput dan ataupun sawana. Okey, yang bawah ini dia sawana. Okey, dan pada masa itu disebabkan air dia masih beku, okey, air laut dia masih kawasan dia masih beku. Okey, pada masa itu berlakunya penghijrahan. Okey, binatang-binatang dari Amerika Utara mereka mula berhijrah ke Amerika Selatan. Okey, melalui satu jalan yang dipanggil sebagai Jambatan Darat Panama. Okay, lepas itu kita ada dataran tinggi Grand Canyon. Okay, lepas tu kita tengok zaman Pleistosen. Okay, zaman Pleistosen ini 2.5 juta sehingga 10,000 tahun yang lalu. Okay, zaman Pleistosen ini berlaku glacier. Glacier utama. Okay, berlaku glacier utama sebanyak 11 kali. Okay, berlaku. Okay, air mula cair. Okay, lepas tu manusia tahu cara membuat api. Okay, dan manusia pada masa itu mereka berhijrah ke Australia melalui jalan darat daripada Asia Tenggara sehingga Australia. Okay, kita lihat peta ini. Okay, manusia di Asia Tenggara. Ini kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara. Okay, mereka mula berhijrah ke Australia. Australia dia tetap di sini. Okay, ini Australia. Mereka mula berhijrah ke sini. Okay, mereka berhijrah ke sini melalui darat dengan laut lah. Sebab pada masa ini, laut dia masih beku. Jadi manusia masih boleh jalan atas darat ataupun laut sehingga Australia. Okay, kawasan ini juga dipanggil sebagai pentas Sunda. Okay, kawasan ini juga dipanggil sebagai pentas Sunda. Okay, dan terakhir sekali kita cuba lihat zaman Holosen. Okay, zaman Holosen ini 10,000 tahun dahulu sehingga hari ini. Okay, zaman Holosen ini manusia pada zaman ini mula maju, okey, banyak berubah. Kita tengok kehidupan kita sekarang banyak berubah kan. Jadi pada masa zaman Holosen, manusia mula menjalankan aktiviti pertanian. Mereka mula bercocok tanam. Untuk apa? Untuk mendapat makan. Kalau dulu memburu, sekarang mereka mula bercocok tanam. Okey, pertanian untuk dapat makanan. Lepas tu roda mula dicipta. Okey, untuk memudahkan apa? Pergerakan. Kalau dulu jalan kaki, berhijrah pun jalan kaki. Sekarang dengan adanya roda, pergerakan jadi lebih cepat. Selain itu kita juga ada tulisan kuniform. Tulisan yang awal itu tulisan kuniform. Ini tulisan kuniform. Okey, jadi tulisan ini mula dicipta. Jadi manusia dia boleh berhubung, dia boleh catat, dia boleh rekod peristiwa yang berlaku. Okey, selain itu berlaku perkembangan dalam bidang pentadbiran, kita ada kerajaan, kita ada raja, lepas tu kita ada undang-undang, peraturan, kita ada pendidikan, manusia mula belajar. Sekarang anda pun belajar. Kita ada pendidikan dan lagi satu kita ada agama, keagamaan. Pada masa itu manusia mula menganut agama, manusia mula percaya kepada kuasa-kuasa tertentu. Okey, kita cuba lihat
Okey, perubahan pada zaman air batu akhir. Apa sebenarnya berlaku? Kalau kita lihat peta ni balik. Dulu kita lihat bumi kita 650 juta tahun yang lalu. Dulu dia beku kan, kawasan di sini beku. Tapi dunia pada hari ini dia jadi macam ini. Apa sebenarnya telah berlaku? Mengapa dulu beku ais dia jadi seperti bumi hari ini? Dia bertukar jadi bumi hari ini. Dia ada laut, ada darat. Okay. Sekarang suhu pun panas. Okay. Mengapa boleh jadi macam ini? Okay. Cuba kita lihat apa sebab dia. Okey. Apa yang berubah? Okey, satu, berlakunya glacier. Glacier ataupun air batu cair. Air batu mula cair. Okey. Tengok gambar ini, air batu mula cair. Lebihan air yang cair itu mula melimpahi laut. Okay. Jadi air ini dia mula melimpahi laut. Jadi wujudlah lautan. Sebab air jadi beku di lautan. Okey, jadi aras air laut mula naik. Okay. Aras laut mula naik dengan kedalaman 100 meter. Memang dalam 100 meter. Okay, lepas tu terbentuknya tasik-tasik air tawar. Okay. Dulu kawasan ni semua penuh dengan ais. Jadi disebabkan berlakunya pencairan ataupun glacier, jadi muncullah kawasan-kawasan seperti ini. Okey, ini dulu semua ais sekarang sudah cair. Jadi ini dipanggil sebagai tasik. Okey, tasik air tawar. Okey, contohnya tasik Daya Bunting Malaysia dan lagi satu Great Lakes Kanada. Okey. Terbentuknya tasik. Okey, lepas tu apa terjadi kepada binatang? Okey, binatang mula pupus, mula hilang. Contohnya binatang mammoth hilang. Binatang harimau bertaring hilang. Okey, tengok gambar ini. Harimau bertaring mati. Okey. Manusia ni menangis. Dia mati, pupus. Lepas tu sloth pun dikatakan pupus juga. Jadi apa terjadi kepada manusia sekarang? Okay, manusia pada zaman air batu akhir mula berhijrah. Okay, mula bergerak keluar sebab cuaca mula jadi panas. Jadi manusia mula bergerak keluar. Okay, daripada benua Afrika mereka bergerak ke mana? Okay, beransur-ansur bergerak ke mana? Benua Eropah serta benua Asia. Daripada benua Asia dia bergerak ke mana? Australia. Tadi saya kata kan? Jadi mereka bergeraklah. Mereka bergerak. Okay, mereka mula berhijrah. Okay, selagi air laut itu masih boleh jalan, mereka jalan. Okay, mereka pindah ke tempat lain. Jadi wujudlah penghuni-penghuni di sebelusuk dunia. Okay. Mengapa Australia ada penduduk? Sebab dulu mereka pindah ke sini. Okey, dan lagi satu yang kita lihat apa yang berubah adalah suhu kita. Okey, suhu bumi kita ini sekarang mula jadi sederhana, sejuk dan panas. Okey, dulu sejuk, Ice Age sejuk, sekarang mula jadi sederhana, sejuk ataupun panas. Okey, macam Malaysia ni panaslah. Okey, kegiatan radiasi bumi menyebabkan bumi jadi panas. Kegiatan radiasi bumi. Okey. Bumi kita jadi panas. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini dan saya berharap para pelajar dapat memahami penyampaian saya tadi. Jangan lupa like, subscribe dan share video perkongsian ini. Dan terima kasih dan selamat berjumpa lagi. Bye-bye.